Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syukriah. Okey, hari ini saya akan berkongsi mengenai birokrasi di sekolah. Birokrasi. Okey, birokrasi adalah satu organisasi rasmi yang mempunyai struktur khusus untuk mencapai matlamat. Okey, dalam konteks sekolah, sekolah kan ada visi dan misi yang tersendiri kan. Setiap sekolah pun mesti ada. Jadi, untuk birokrasi di sekolah, kuasa yang paling tinggi adalah guru besar. Kemudian guru besar akan dibantu oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hak awal murid dan penolong kanan co-curriculum. Bawah tu dia akan ada ketua bidang, kemudian baru ada guru, murid, ibu bapa, komuniti. So itu adalah birokrasi di sekolah. Okey, seterusnya adalah isu semasa. Isu semasa adalah dalam konteks antarabangsa dan Malaysia. Okey, antarabangsa. Dalam kajian oleh Rohani tahun 2020, dia ada menjalankan satu kajian di sekolah dasar negeri dalam Jawa Tengah, Indonesia. Jadi hasil dapatan kajian tu dia menyatakan bahawa gaya kepimpinan birokrasi ni tak sesuai pun untuk jangka masa panjang. Dia hanya sesuai untuk jangka masa pendek je. Alasan dia adalah gaya kepimpinan birokrasi ni tak boleh nak mengembangkan kebolehan guru tu dan dia tak menaikkan motivasi guru-guru. Yalah sebab bila kita nak kerja di tempat yang lama dan dalam masa yang panjang mesti kita memerlukan motivasi. Jadi Rohani dia kata sistem gaya kepimpinan birokrasi ni tak sesuai. Dan dia kata gaya kepimpinan birokrasi ni mempunyai hubungan yang negatif pada prestasi sekolah. So benda tu macam bagus lah kan. Dan dia lebih mencadangkan, dia kata pada hasil dapatan kajian dia, sistem kepimpinan demokrasi lebih baik untuk prestasi sekolah. Seterusnya Labari 2020 pula dia menyatakan birokrasi di sekolah ni tak dapat jadikan sekolah tu lebih baik pun. Maksudnya kalau birokrasi dekat sekolah ni maksudnya besar atau pengetua yang paling tinggi kan jawatan dia dan orang yang paling berkuasa. Tapi dia tak boleh menaikkan prestasi, tapi dia boleh membuatkan sekolah tu tak menjadi lebih teruk. Maksudnya dia tak berkembang lebih baik, tapi dia tak menjadi lebih teruk sebab ada orang memantau. Jadi birokrasi tu masih ada kebaikan dia kat situ. Cuma Labari juga ada cakap bahawa birokrasi ni nampak tak fleksibel lah sebab macam perlu guru-guru, murid, ibu bapa, orang sekeliling, komuniti perlu ikut peraturan yang telah orang atasan tetapkan. So dan macam kalau guru-guru nak minta alat bantu mengajar pun susah untuk dapat kalau ikut pada Labari ni lah. Seterusnya dalam konteks Malaysia, kajian oleh Ladin dan Ibrahim tahun 2015, dia ada menyatakan mereka ada buat satu kajian tentang pentaksiran berasaskan Sekolah Pendidikan Seni Visual, PBS, pentaksiran berdasarkan sekolah. Okey, PBS ni dia ambil masa 6 bulan. 6 bulan dari Februari sampai Ogos. Dan dalam PBS ni ada banyak tangga. Mula dengan atas lah, paling atas adalah lembaga peperiksaan Malaysia lah, birokrasi berpusat kan. Dia akan turun pada Jabatan Pelajaran Negeri, Jabatan Pelajaran Daerah, lepas tu guru besar, guru-guru, barulah murid. So dalam dia punya proses tu pun dia ada daripada LPM tu turun untuk dapatkan soalan apa semua. Lepas tu dia akan naik balik untuk check apa semua, nak bagi standard lah apa semua kan. So naik turun tu kalau ikut Ladi dan Ibrahim ni, dia kata macam benda tu tak dapat membantu pun prestasi para pelajar. Malah menurut Ladi dan Ibrahim ni
adanya uh, uh, penilaian oleh kawasan, daerah, negeri, kemudian patah balik ke sekolah, ia hanya membuatkan guru-guru kehilangan kebebasan dan kreativiti dalam merangka program untuk murid-murid ini. Sebab apa? Sebab guru-gurunya hanya perlu macam ikut ikut dapatkan murid-murid tu buat uh, tugasan mereka ikut standard, uh, mesti kalau boleh nak sama dengan, maksudnya capai standard ke, birokrasi berpusat, tapi maksudnya mereka hanya boleh buat macam tu je, tapi cikgu-cikgu tak ada kuasa pun nak bagi dia berkembangkan idea tu seluas-luasnya ikut kreativiti mereka. Jadi kalau ikut Ladin dan Ibrahim ni pun, birokrasi di sekolah ni pun tak berapa bagus lah, sebab seolah-olah macam guru dah dapat latihan, tapi macam hanya walaupun dia dapat latihan, pergi kursus di sini di sana, tapi still perlu ikut standard yang telah diletakkan dan perlu beri komitmen pada itu saja. Dan Azizi Ahmad 2019 juga ada menyatakan bahawa guru-guru memang terhalang untuk merancang pembelajaran yang bermakna untuk para pelajar. Sedangkan guru-guru ni lebih kenal para pelajar mereka, lebih tahu latar belakang, tapi disebabkan standard yang birokrasi pusat telah tetapkan, jadi mereka terpaksa ikut itu saja tanpa mengambil kira aspek sosial pelajar tersebut sendiri. Seterusnya adalah kajian terdahulu berkaitan birokrasi berpusat. Kajian terdahulu berkaitan birokrasi di sekolah. Okey. Menurut OCWTM.my, birokrasi di sekolah menyebabkan masalah ni tak boleh diselesaikan dengan cepat pun. Sebab apa? Sebab banyak tangga yang perlu dilalui. Banyak birokrat yang perlu dilalui. Jadi, ada kalanya masalah yang tak memudaratkan tu memang guru-guru biarkan macam tu je. Sebab leceh macam tu. Bagi mereka leceh. Jadi birokrasi ni membuatkan guru-guru dan para pelajar kurang diberi kebebasan untuk mengubah keadaan sekolah. Sedangkan mereka adalah sebahagian daripada sekolah. Tapi pandangan mereka tu seolah-olah macam tak bermakna sangat untuk birokrasi ni, sebab apa-apa pun mungkin mereka boleh bagi cadangan, tapi at the end pengetua atau guru besar yang akan putuskan. Dan menurut Cahyana tahun 2010 pula, dia kata perkembangan pendidikan ni bukan hanya kepada pekerjaan alat bantuan mengajar saja, tapi perlu diberi perhatian pada proses pendidikan. So, proses pendidikan tu termasuklah juga orang-orang yang dalam pentadbiran tu. So, guru-guru sepatutnya diberi kebebasan untuk rangka program dan aktiviti yang bersesuaian dengan latar belakang anak murid. Sebabnya, birokrasi pusat, mereka boleh letakkan satu macam benchmark, satu standard, tapi mereka perlu fikirkan yang tak semua sekolah berada dalam lingkungan yang sama. Jadi benda tu tak menjamin pun, maksudnya apa yang mereka sediakan, contoh buku teks, memang semua buku teks di Sabah, Sarawak, di Kedah, Melaka semua sama buku teks dia, tapi hasil dia, prestasi pelajar tak sama pun sebab background tak sama. Seterusnya kita bincang mengenai teori berkaitan birokrasi di sekolah. Teori yang sesuai untuk birokrasi di sekolah ni adalah teori konflik. Teori konflik moden oleh Karl Marx. So, Zulfikar 2017 ada menyatakan pembahagian penduduk yang berbilang sosioekonomi dan kedudukan akan menyebabkan konflik dalam masyarakat. So, birokrasi kat sekolah ni pun termasuk dalam sebahagian konflik dalam masyarakat lah kan, sebab dia melibatkan guru, anak murid, ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Birokrasi kat sekolah ni dia sebab dia apa-apa yang dia buat dia perlu ikut
keputusan orang atas. Jadi apa juga perancangan yang guru-guru buat, mestilah dapat persetujuan guru besar dulu. Jadi kalau tak dapat persetujuan tu memang tak boleh lah nak teruskan kan, walaupun mungkin sebenarnya program yang dirancang tu berkesan untuk para pelajar sebab guru-guru ni lebih kenal anak murid dia. Dan seterusnya konflik juga terjadi kat sekolah ni sebab kadang-kadang hasrat guru dan pihak pentadbiran tak selari dengan komitmen yang murid dan ibu bapa berikan. Kadang-kadang ibu bapa dia berbalik pada sosial tadilah, faktor sosial tadi. So kadang-kadang ibu bapa mungkin kalau kampung tu pemikiran dia tak sama dengan guru-guru. Guru-guru ni bukannya asalnya dari sekolah tu, jadi bukan dari tempat tu, bukannya anak tempatan di sekolah itu. Jadi kadang-kadang apa yang dirancang tu tak bersesuaian. Jadi ibu bapa pun tak berminat nak memberi kerjasama. Dan sekaligus benda ni akan membuatkan sukar untuk prestasi sekolah tu dinaikkan. Seterusnya adalah kita bincangkan mengenai cadangan penyelesaian. So, kalau dah tadi kita dah cakap kan, kita cakap bahawa antara masalah untuk capai menaikkan prestasi ni adalah ibu bapa yang tak mahu bagi kerjasama. Jadi, cara penyelesaian dia adalah sekolah perlu ambil inisiatif lah. Sekolah bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah ataupun negeri perlu fikirkan cara untuk wujudkan kerjasama yang erat antara ibu bapa dan guru. Sebab memang ada dapatan ada dalam dapatan yang menyatakan tiga sekolah rendah di Terengganu mereka berjaya mencapai prestasi yang cemerlang dalam UPSR, dan apabila ditemu buat adalah puncinya adalah kerjasama ibu bapa. Kerjasama ibu bapa, guru-guru membantu menaikkan prestasi sekolah. Sebabnya kalau fikir secara logik kan, kat sekolah okey, guru-guru dah bagi mengajar, beri bimbingan semua, dan bila balik sekolah pula ibu bapa juga memberi sokongan, mengambil berat tentang pendidikan apa semua. Jadi benda tu ada kesinambungan di rumah, di sekolah. Jadi secara automatik, secara tidak langsung pelajar tu boleh naik, pendidikan dia boleh naik, berkembang. Jadi untuk seterusnya, maksudnya di sini adalah birokrasi pusat dia boleh menyatakan apa pembaruan yang mereka nak, tapi birokrasi pusat perlu memberi kebebasan kepada guru besar dan guru-guru untuk mengolah idea itu untuk merealisasikan idea tersebut. Maknanya di sini adalah win-win situation. Maksudnya orang atasan pun dapat capai apa yang mereka nak, guru-guru pun diberi kebebasan, dan at the end hasrat tu memang dapat dicapai lah. Tapi perlu adanya kerjasama, sebab kita tahu setiap penyakit ada penawarnya. Jadi bak kata pepatah, kusut di hujung kembali ke pakai. Jadi pihak sekolah kenal pasti dulu apa masalah yang ada dan siapa yang terlibat. Dan pastinya ia melibatkan birokrat-birokrat dalam pendidikan di sekolah tersebut. Jadi sampai di sini saja perkongsian ini.